Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia. Selamat berjumpa sekali lagi untuk player-player Amir Hijaz fans. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Cuaca masih mendung. Ya, Rubidin, wajah anda bersama dengan pasangan anda, tetapi yang muncul di sini adalah saudara Muhammad Ali Arifin, Syami Musa, Rubidin, Mustafa Ilyas, Rajani Said, Hafia Asnawi, Ibrahim Cik Muda, Farizah Cik Murad. Apa khabar? Diksi, apa khabar Diksi? Terima kasih selamat malam bertemu dengan saya. Kita berjumpa di alam cyber. Rusni Korengot dari Sabah, Muhammad Hafiz, Bosan, ya Ruby, Datuk Ismail Safian, apa khabar orang Tepin? Sah Ibrahim, Saudara Mazuki Makno, Saudara Rosi Lendu, ni orang Melaka ya. Nazil Hashim, Pak Nazir ada pantun dia lagi insya-Allah. Sebastian Omendik, Joita Putih. Selamat malam ya Saudara Rosli, Sulaiman Hassan. Didoakan, terima kasih kerana mendoakan kesejahteraan saya, Saudara Taram Shah. Salam, dan beliau mengirimkan salam untuk semua sahabat-sahabat. Nama Abdul Rahman, ya, Juta Putih, Saha Seremban, Azlan Yusuf, apa khabar? Nazli, Nas, apa khabar? Abu Samah. Salam tu, satu terbang ke Kota Kinabalu hadir. Terima kasih. Arif Sarif, Adeli Deli, Azhar HR, Usmano Nur, Mak Yeh, apa khabar? Diksi, cantik gambar kiriman dia. Ainas Razak, apa khabar Ainas? Syam Yusof, kuih seruh. Banyak gambar di sini. Samsul Nur, Ken, apa khabar orang Sabah? Sihat ya? Terima kasih. Alimah Hashim, salam. Terima kasih. Azmi, alhamdulillah, terima kasih. Semoga Datuk sihat. Terima kasih Razil. Johan Tabah, Kasih Misi, Hisham Hashim, Shafuf Offspring, Rashidah dan teman-teman yang lain. Dan tidak sempat saya nyatakan satu persatu, tapi ya saja esok insya-Allah malam nanti duduk seorang sambil melayan perasaan, melayan fikiran yang jauh melalut ini. Saya akan layari satu persatu persoalan yang anda lontarkan. Sebagaimana biasa, saya harus melaporkan kedudukan COVID hari ini. Alhamdulillah, kedudukan COVID hari ini dia turun setengah. Semalam 1,210, tapi hari ini 660 saja. Bagaimanapun terdapat 4 kematian. Artinya negara kita hari ini sudah dijengah wabak virus corona ini. Jumlah terkumpul dijangkiti wabak ini adalah 50,390 orang dan kematian keseluruhannya ialah 322. Sabah juga nampaknya berkurangan. Semalam 499, hari ini cuma 387. Masih lagi dalam suasana yang tidak begitu baik. Di Labuan 13, semalam 1, hari ini naik. Di Sarawak 1, hari ini semalam 1, hari ini 3. Di Kedah, Cik Oi, semalam 8, hari ini 11. Tak cerai lah. Penang, alhamdulillah semalam 33, hari ini 16. Di Perak semalam 47, hari ini 16. Di Selangor juga ada kelegaan, semalam 271, hari ini 141. Di Kuala Lumpur semalam 245, hari ini cuma 31. Putrajaya 1, semalam 2, Negeri 9. Alhamdulillah ada kelegaan daripada 67, dia turun kepada 31. Cuma di Melaka Saudara Silendu naik semalam 2, hari ini naik 4. Di Johor daripada 14 dia kurang, nanti tinggal 3. Pahang, tahniah orang Pahang. Orang Pahang hebat belaka. Hari ini hari yang keberapa? Hari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 minggu berturut-turut Pahang juara untuk tidak ada jangkitan virus corona. Tahniah orang Pahang. Teruskanlah menjaga kebersihan kita. Kita memutuskan jaringan virus corona ini supaya keluarga kita sedang sihat. Tak ada keperluan, jangan keluar, duduk di rumah bersama keluarga. Di Terengganu juga semalam 1, hari ini kosong, tak ada. Jadi saya harapkan 2 hari berturut-turut Terengganu ada jangkitan, tapi hari ini balik kosong. Di Kelantan semalam 19, hari ini 3. Terima kasih ni orang Kelantan, jaga diri baik-baik.
dan Perlis kembali untuk sifat. Jadi artinya Perlis cuma 2 hari saja. Dalam tempoh 7 minggu cuma ada 3 orang dijangkiti. Jumlah yang Perlis adalah 41 orang. Itu adalah jumlah terkumpul yang saya dapat laporkan yang dinyatakan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Dan di Amerika memanglah ada 11,266,552 yang dijangkiti. Nampak gaya Tengku Zairul apa ni, Bob Zahzah, sabar dulu, saya nak ulang, sabar sikit-sikit. Bagi laporan COVID dulu ya. Kita belum masuk lagi e-commerce. Kematian di Amerika adalah 247,696 orang. Jadi bersamalah kita berusaha kerana kita masih belum menang. Awas warga di Kelantan, di Terengganu, juga di Pahang. Sebab sekarang ni musim banjir. Sebagaimana saya laporkan 5 hari dulu, sekarang ni musim tengkujuh, musim monsun sudah tiba. Di Kuala Lumpur sendiri semalam banjir, di Lebuh Raya Tiup pun boleh banjir. Ada beberapa buah kereta tenggelam. Hari ini semalam juga saya melaporkan di Sungai Buloh, di kawasan-kawasan pedalaman Paya Jaras, ada rumah ditenggelami air. Dan hari ini di Lebuh Raya NKV, iaitu North Klang, Mid Valley ni, Valley NKV, ataupun Lebuh Raya Utara Selatan, dia banjir di area Sungai Buloh. Terdapat beberapa buah kereta yang tersarai. Jadi teman-teman yang mengikuti live ini, kalau nak balik ke utara, tunggu dulu. Ataupun sila berhubung dengan bahagian Jabatan Lebuh Raya Malaysia untuk mengetahui kedudukannya. Itulah laporannya. Jadi yang saya dapat laporkan hari ini, kedudukan banjir sudah mula bermula. Teman-teman berhati-hati. Jaga keluarga kita dan tunggu apa saja isyarat yang diberikan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Keadaan negara kita begitulah, nak buat macam mana. Hari ini saya kehilangan lagi itu 2 orang, iaitu pertama sekali sahabat lama saya, mantan Menteri Belia dan Sukan, mantan Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, iaitu Tan Sri Mokhtar Hashim, dan juga bekas bos lama saya di Utusan Melayu, iaitu Tan Sri Khalid Abdullah. Kedua-duanya telah pun kembali ke pangkuan ilahi pagi tadi, dan mayat mereka telah selamat dikebumikan. Saya lupa nak melaporkan bahawa 3 hari lepas bahawa saya anggap macam kakak saya lah, itu Allahyarham Kak Leha, iaitu Tan Sri Zahra Ismail, juga telah kembali ke pangkuan ilahi. Nampak gayanya minggu inilah minggu yang penuh dengan kemurungan. Oleh itu mari kita bersama sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka-mereka yang telah kembali ke pangkuan ilahi. Moga roh mereka ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih saudara yang sempat menyedekahkan surah Al-Fatihah. Yang pergi tetap pergi, yang hidup harus meneruskan kehidupan. Walaupun sukar bagaimanapun, itulah hukumnya. Jadi dalam keadaan begitu, mari kita lihat panduan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda menyatakan berhubung soal iman dan istiqamah. Daripada Abu Amru, atau digelar juga Abu Amrah Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah SAW, ajarkan untukku dalam Islam satu ucapan yang aku tak perlu lagi bertanya kepada orang lain selain daripadamu. Jadi baginda berjawab, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah engkau beristiqamah. Ini hadis riwayat Muslim yang ke-38, iaitu merupakan hadis ini adalah statusnya hadis sahih. Jadi pengajarannya seorang mukmin dituntut agar sentiasa mengambil berat soal iman dan akidahnya, selalu memperbarui imannya kepada Allah. Seterusnya beristiqamah, menunaikan tuntutan iman yang di awal itu. Istiqamah adalah berdirian teguh atas kebenaran atau beritizam dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sama ada dalam i'tiqad, kata-kata maupun perbuatan. Istiqamah merupakan daya kekuatan yang diperlukan sepanjang hayat manusia dalam melaksanakan tuntutan Islam, mulai daripada amalan hati, amalan lisan dan anggota tubuh badan. Jadi sungguhnya orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami adalah Allah, guna mereka tetap teguh istiqamah
di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari masa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian tak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka-cita, dan terimalah setiap berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Itu daripada surah Fussilat ayat yang ke-30. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Ini adalah kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia bagi negeri Johor. Terima kasih teman-teman di Pertubuhan Ikram Malaysia negeri Johor. Usai laporan COVID, usai ini kata-kata ataupun panduan kehidupan untuk meneruskan kehidupan. Hari ini saya terima banyak juga kawan-kawan, tapi mereka tak hantar lagi produk mereka. E-commerce. Siri e-commerce jangan lupa. E-commerce ini saya minta mohon teman-teman jangan marah dengan saya. Jangan kecewa. Jangan larilah. Dengarlah juga. Iaitu tak banyak pun. Saya berusaha kalau boleh teman-teman yang ada perniagaan, hubungilah. Kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Jadi pertama sekali tentulah dendeng manis menantu saya Siti Fareha. Telefon beliau 017-711-4300. Kemudian nak cari buku, nak cari kuih-kuih. Ini kuih-kuih macam bolu bedah dari Perak ataupun rendang tok. Sedap rendang tok ni saudara. Ini yang ada untuk orang Perak aja, negeri lain tak ada rendang tok. Dan juga ini keripik-keripik. Pelbagai keripik ada. Sila hubungi Azhar 017-711-4300. 017-711-4300. Ya. Dan semalam sebagai nyatakan malam ada burger. Kesian sahabat kita ni. Dalam kehidupan ini terpaksa beliau berusaha. Sebab saya kata ini ruangan e-commerce ini untuk sama-sama kita berkongsi. Iaitu jualan burger dari rumah Papa GSG. Ini khusus untuk mereka yang tinggal di persekitaran kawasan Petaling Jaya ataupun di Damansara, di Taman Tun. Beliau akan hantar sendiri. Tok, Perak dekat mana tu? Megat Wahid. Saya Perak dekat Lumut. Datuk pencerahan pemalam ni. Malam ini pencerahan kita insya-Allah ada 2-3 perkara. Sikit lagi ada 2 perkara lagi. Ini sekarang ni dalam Kapten Datuk Membawang, Nick Kalabis Kamakaldin ya. Kemudian jangan lupa juga produk daripada saudara Azadin Zainal, iaitu daripada Kaki Bukit Berseri Perlis. Tidak lain tidak bukan produknya adalah susu C2 Joy. Ini susu kolostrum untuk kita nampak muda. Apakah saya nampak muda? Dah 2 hari saya minum. Mudah-mudahan lepas ini saya nampak muda lah ya. Jadi boleh hubungi sahabat kita Azhar Zainal ataupun wakil pengedarnya iaitu Azhar Rizan 010-4355-484 atau 019-835-6690. Ini untuk sahabat Sarawak. Bagaimana saudara? Dalam saya punya Amir Hijaz Fans ini ada segmennya. Saya dah minta anak saya buatkan supaya yang grafik. Sebab saya tak tahu nak buat grafik macam mana untuk saya timbulkan. Saya tak tahu ya. Jadi anak saya insya-Allah akan buat je. Kalau kadang-kadang sudah tekan Amir Hijaz Fans ni akan keluar itu produk-produk teman-teman yang ingin memasarkan pasaran mereka. Dan hari ini satu lagi produk baru daripada Kizinis Fruits. Kizinis Fruit dia saya baru tengok rupanya ada ini strawberry apple. Saya tak tahu dia produk dari mana, tak tahulah. Ini adalah Kizinis Fruits. Ia merupakan pembekal buah-buahan import yang segar dan murah dari pasaran. Dan buah-buahan ini akan sampai terus ke rumah saudara untuk sekitar Lembah Kelang saja. Nak suruh hantar sampai ke Perak ni tak ada cara. Boleh lah, post tak tahulah. Saudara boleh menghubungi untuk bertanya dengan ini semua grade AAA katanya. Itu Kizinin's Fruits. Jadi untuk nampakkan senarai buah-buahan setiap minggu dia, setiap minggu ada perubahan. Bolehlah berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. 012-357-5703. Itu Kizinin's Fruits. Buah-buahan kiwi, sanggul, manis. Saya baru dapat makan tadi tu kiwi sanggul. Minggu ni katanya special strawberry apples. Rupa seperti strawberry, rasa apple. Jadi saudara nak rasa hubungilah.
Sebab ini peraturan di sini tidak boleh menyatakan harga dan sebagainya. Berhubunglah dengan mereka. Berhubung dengan azhar, berhubung dengan apa ini. Oh, saya tak sebut tadi ya. Ini apa Papa JS Gil 018-919-4985 Puan Rania dan 018-251-5705 Saudara Azroy. Itu ini Papa itu untuk burger. Okey. Usai e-commerce. Itu interval lah. Rasa macam dalam TV ada interval, ada iklan. Hai saudara. Baik. Saya bacakan dulu pantun kiriman Pak Nazir. Pak Nazir daripada Perlis. Pak Nazir ni dia pakar pantun. Banyak, saya 10 buah buku dia. Cuma dia kirim kat saya baru 2. Memanglah waktu saya dulu bersama-sama dalam dunia penulisan apa semua, banyak menerima kiriman tulisan Pak Nazir lah. Cantik kiriman pantun dia hari ni. Pantun Pak Nazir hari ini saya petik 2 rangkap. Pak Nazir bantah 10, saya pakai 2 dulu. Besok simpan lagi Pak Nazir. Iaitu, sungguh indah si kunang-kunang, bercahaya sekuala sungguh terkesan. Dia sungguh indah si kunang-kunang. Kunang-kunang ni klik-klik. Bercahaya sekuala sungguh terkesan. Dia terkesan ke sekuala. Politik sudah sempang peranang. Dah macam lagu ni. Rakyat mula merasa bosan. Jadi Pak Nazir kita di Perlis pun dia dapat melihat tentang situasi politik hari ini. Pak Syekh membeli kangkung, jeruk ara, ikan merah. Pemimpin asyik berkung kali kung, rakyat sengsara mengundang amarah. Maksudnya Pak Syekh ni, ada satu Syekh, dia pergi beli kangkung bersama dengan jeruk ara, buah ara dan ikan merah. Jadi dia kata kalau pemimpin asyik kong kali kong. Kong kali kong ni bercakap, ya, boleh, tak boleh. Kong kali kong lah. Ni bahasa kong kali kong ni Pak Nazir tak cerita pada saya, tak terjemahan apa maksudnya kong kali kong ya. Tapi dia kata rakyat sengsara mengundang marah. Okey. Terima kasih Pak Nazir. Malam ini kita bercakap tentang meniti getir kehidupan. Meniti getir kehidupan. Saudara, kehidupan hari semakin celaru. Sukar. Ekonomi menggudung. Kemiskinan menerpa di ambang pintu. Jenayah kian meningkat. Dan kebimbangan rakyat sudah tahap gundah. Ini realiti kehidupan kita. Tak usah siapa nak cakap lah. You don't talk anything. This is the reality. Segala-galanya hari ini tidak menentu. Dan tak tahu ke mana. Tak tahu ke mana nak mengadu. Masa terus berlalu. Dan kita pun bertanya, sampai bilakah situasi begini dapat dihuraikan? Wang dalam poket semakin sedikit. Malah ada yang dah tak ada. Hutang bertumpuk-tumpuk. Akhirnya tanpa ada sinar, berakhirnya situasi tidak menentu. Inilah yang dialami oleh rakyat yang selalu saya katakan marhain. Pimpinan rakyat hari ini setengahnya jangan saudara berlawak bukan-bukan. Sebab mereka mudah untuk menjadi marah. Jadi sebab pimpinan masih perlu melontarkan retorika politik, sedangkan situasi politik tidak menentu. Amarah rakyat membara. Dan lebih masalah lagi sekarang ni, tengkujuh sudah mereka. Jadi dalam musim hujan, saya teringat lagi zaman saya dulu, kalau musim hujan begini, almarhumah ibu saya, dia akan menonglah sambil menitiskan air mata. Sebab beliau jadi penuri getah. Selalu dia kata esok nak makan apa nak. Dalam musim hujan, penuri getah hilang pendapatan. Nelayan tidak dapat turun ke laut. Laut bergelora. Petani pesawah semakin bimbang apakah sawah mereka akan dinaiki air. Jadi apa unjuran kerajaan untuk mengurangkan beban yang terpikul di bawah rakyat? Ini persoalan yang perlu kita tanya. Apa unjuran kerajaan? Apa unjuran pemimpin yang kamu sekarang ni berada di anjung kuasa? Apa unjuran kamu? Rakyat tengah termenung di muka pintu. Rakyat sudah sekarang ni duduk dalam rumah pun kadang-kadang, walaupun duduk di rumah dalam PKP ni, mereka juga kadang-kadang bertengkar sama sendiri. Yang isteri tanya mana duit, yang suami kata tak cukup, dan dia sabarlah. Makanya dia kata sampai bila? Sebab itu bagaimana kata Pak Mukris tadi, dia kata bahawa sekarang ni masanya bukan lagi masa raining, bukan masa musim hujan, tapi musim storming. Sebab itu beliau juga sudah menuntut, dia kata 5 orang daripada parti pejuang menuntut agar
kerajaan menyelesaikan masalah KWSP dan moratorium. Besok Presiden UMNO akan berucap. Itu besok hari terakhir. Besok hari terakhir saya nak jauh-jauh sikit. Sebenarnya malam ini, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Saudara Datuk Lokman Adam tadi itu, sebenarnya malam ini Jawatankuasa Tertinggi Muafakat Nasional akan mengadakan mesyuarat mereka. Apakah mereka akan membincangkan soal calon, soal pembagian kursi dan sebagainya, kita tak tahu. Saat-saat ini kita cakap ni, mereka sedang berbincang, mereka sedang mesyuarat. Mungkin saya akan cuba mendapatkan apakah dapatan-dapatan berhubung dengan mesyuarat mereka besok. Jadi bagaimanapun dalam waktu yang sama, pagi tadi Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, telah pun bersama dengan Azmin Ali berjumpa dengan ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional. Tentulah bersama-sama dengan presidennya. Beliau cuba menerangkan, cuba memujuk, kerana mereka sekarang ini sudah berada dalam ketakutan. Pimpinan Kerajaan Perikatan Nasional sudah diburu ketakutan, hari kan hampir. Kerana besok adalah hari terakhir. Besok adalah hari terakhir ahli-ahli parlimen berbahas dalam perdebatan berhubung dengan bajet tahun ini. Dan mereka, kedua-dua mereka menceritakan pada ahli-ahli dan wakil-wakil rakyat daripada UMNO Barisan Nasional memohon, boleh katakan melutut, kalau boleh janganlah bil ataupun bajet ini ditolak. Bagaimanapun saya ingin nyatakan bahawa belum ada sesuatu yang tuntas. Walaupun dah berjumpa, Tasimuddin tak jumpa, yang dia dihantar dia punya Menteri Kewangan dan juga Azmin Ali berjumpa dengan ahli-ahli parlimen. Dan ahli-ahli parlimen diketuai oleh Dr. Zaid Hamidi, tapi belum ada komitmen. Sebab tu malam ni ada perbincangan lagi berhubung Muafakat Nasional. Jadi waktu biar ni jadi kerana besok adalah merupakan hari terakhir pembahasan rang undang-undang belanjawan bajet yang telah dibentangkan pada 6 November lalu. Jadi selepas itu pada mulai hari Isnin, besok last. Saya rasa mungkin yang terakhir itu Datuk Zaid Hamidi akan mengutarakan perdebatannya dan habislah. Tak ada lagi lah kita dengar wakil rakyat nak berucap pasal bajet dah. Sebab mulai hari Isnin, selama 3 hari berturut-turut, menteri-menteri akan menjawab semua persoalan yang dibangkitkan oleh setiap wakil rakyat berhubung dengan kementerian masing-masing. Dan selepas 3 hari, bang bang bang, kalau mengikut apa yang dilafazkan, saya dapat tahu apa yang dilafazkan oleh Datuk Mukhlis tadi, Pejuang tidak akan menyokong. Sebab dia membuat tuntutan sejumlah 12 tuntutan. Sebagaimana tuntutan UMNO minta 2 je, tak lebih. Tuntutan UMNO 2 itu mesti dilaksanakan, iaitu soal kumpulan wang simpanan pekerja dan juga sistem moratorium. Dan besok kita boleh dengar banyak lagi tuntutannya, tapi pokoknya UMNO merasakan rakyat perlu mempunyai wang. Bukan wang daripada kerajaan, tetapi wang milik mereka sendiri. Begitulah keadaan sekarang ni. Sebab itu bagaimana seperti apa yang Mukhlis kata tadi itu ada kebenaran juga. Dia kata ini adalah bukti bahawa kerajaan gagal. Apabila rakyat terpaksa minta untuk mengeluarkan wang dari tabung dia sendiri. Dia bukan minta dari kerajaan dah. Jadi rakyat dah tak ada percaya dah. Mana rakyat duit kerajaan dah tak ada dah. Tak apalah, kami nak duit tabung kami. Itu pun berdolak dalih. Itu pun masih lagi belum ada jawapan yang tuntas sehingga saat pagi tadi jam 9 sampai pukul jam 11. Sebab itu dalam Dewan Parlimen tadi itu tak berapa ramai ahli parlimen daripada Barisan Nasional yang berada dalam, menteri-menteri berjalan seperti biasalah. Tapi daripada ahli parlimen Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional, besok last sekali Presiden akan menjawab. Jadi Osama jeng tunggu jawapan. Mana Isnin, bermula Isnin, Selasa, Rabu. Hari Khamis is a D-Day untuk kerajaan Tasimuddin. Dalam keadaan begini, tiba-tiba itulah saya kata, ini Mak Jogan ni, ini pun hal lagi. Ini Mak Jogan ni pun hal lah, tiap-tiap dia apa saja yang keluar daripada pimpinan PBM ni, Allah, berkarat habis. Bahasa budak-budak kata pisang. Memang tak boleh pakai. Dulu dia kata minta supaya bank hapuskan hutang.
Tak ke melarut betul lah Mak Jogan ni. Inilah Parti Peribumi Bersatu yang kononnya nak memerintah negara. Mak Jogan. Dan dia bertaraf menteri, timbalan menteri. Dia timbalan menteri Belia dan Sukan. Dan 2 hari lepas dia melontarkan, dia kata kerajaan cetak duit banyak-banyak. Bila nak cetak duit banyak-banyak, apa dia ingat ni nak buat cetak duit macam Cina Mampu tu kan? Macam Cina mati. Saudara tahu tak kalau setengah masyarakat Tionghoa ataupun Cina ni, kalau ada keluarga dia mati, dia akan cetak wang. Banyak wang tu, berjuta-juta nilainya. Lepas tu dia bakar, kononnya mengirim wang itu ke syurga. Apakah wang begitu? Apakah ingat macam wang money duit Jepun? Ini level timbalan menteri. Dia lupa bahawa satu ketika dahulu sekitar tahun 1997, kita pernah mencetak wang yang nilainya 500 dengan 1000. Sebab itu yang saya marah apabila mereka nak bagi wang sejumlah RM500 kepada penyimpan kumpulan wang simpanan pekerja. Sekeping aja duit 500. Kalau dulu ada, kalaulah masih ada wang yang nilainya sekeping tu 1000 dengan RM500 tu, artinya setiap orang keluar duit sekeping aja lah, RM500. Ataupun 1000, sekeping aja lah. Dan kesan daripada kerajaan mencetak wang nilai 500 dengan 1000 itu, maka akhirnya kita terjebak dalam masalah kemerosotan nilai wang kita. Akhirnya untuk mengelakkan nilai ringgit kita terus jatuh merudum setelah Thailand memperbetulkan dia punya nilai bahtnya, ini yang dikatakan dalam forex, negara kerugian lebih daripada 30 bilion ringgit duit macam campak ke longkang. Apabila Gubernur Bank Negara, Menteri Kewangan, Perdana Menteri masa itu Tun Dr. Mahathir Mohamad, kita kehilangan 30 bilion ringgit. Wang itu hilang begitu saja. Kesannya sebab kita mencetak wang 500 dan 1000. Hari ini Timbalan Menteri nak cetak lagi. Dia lupa bahawa di Indonesia dulu, macam saya katakan, dulu ni 50 perak. Zaman Buya Hamka dulu, kalau saudara baca karyanya Tenggelamnya Kapal Vanderbilt, atau kalau saudara baca filem karya-karyanya Di Bawah Lindungan Kaabah, catatan-catatan beliau merantau ke Delhi, Buya Hamka menulis nilai mata wang waktu itu, gaji untuk seorang pekerja estate cuma RM15. Berartinya wang itu kecil tapi nilainya tinggi. 1 perak, 2 perak, 5 perak, 50 perak. Selepas bila Bung Karno membawa kemerdekaan kepada Indonesia, mencetak rupiah yang nilainya ratusan ribu, sehingga saat ini terkial-kial lagi. Nilai mata wang rupiah tu tak boleh diselesaikan. Begitu juga kalau saudara pergi ke Itali, bawa duit tukar 10 pound, beribu rila. Begitu juga dulu kalau saudara pergi ke Mesir, tukar pound lah, kita ingat pound ni besar lah, rupanya tukar 1 pound England dengan juta putih. Tu dia belum lahir, memanglah. Sebab itu dia buat begitu, juta putih. Masalahnya dia sekarang ni bertaraf Timbalan Menteri. Jadi Parti Peribumi ni dia hantar Timbalan Menteri Belia. Tempatnya pula di Kementerian Belia dan Sukan lah. Mula-mula dia hantar Menteri Belia, Syed Sagaraga. Kelang kabut jadinya dunia ni. Kementerian Belia, akhirnya berlaku macam-macam kelompangan. Banyak berlaku mishandling. Dan kita masih menuntut agar SPRM segera menyiasat peruntukan-peruntukan kerajaan pergi ke mana. Jangan dia pandai bercakap saja. Ini daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Kemudian Timbalan Menteri sekarang juga daripada Parti Peribumi Bersatu. Mak Jogan jadi Timbalan Menterinya, bercakap yang bukan-bukan. Risiko kalau kita cetak wang berlebihan. Wang ini memang boleh dicetak lebih, tetapi dalam sistem monetorium dunia, dulu kita ada nilai ringgit kita diapungkan ataupun dinilai mengikut berapa banyak emas yang kita miliki. Emas itu ada di fortnote di Amerika, tapi Amerika tidak ada lagi fortnote. Sistem fortnote itu sudah diubah menjadi kepada dolar. Dolar ini dia pegang pistol, kau ikut. Nilai dia aku banyak ini, kau kena ikut. Tak ikut, aku serang ni kamu. Maka berlaku peperangan apa semua. Sebab itu sekarang ni bila Biden jadi Presiden Amerika, ada kelegaan. Sebab itulah sekarang ni pasaran saham untuk Asia Pasifik ni sudah mula melonjak. Sebab Asia Pasifik lebih berminat dengan
pemimpin-pemimpin daripada parti Demokrat. Sebagaimana juga rakyat yang lebih suka akan datang kita memilih parti-parti daripada Barisan Nasional. Keyakinan itu ada. Sebab kalau pilih Trump ataupun parti daripada Republican, lain tak ada, nak perang saja. Itu keadaannya, ya. Selama saya bercerita ni, saya lupa nak melayari teman-teman yang bertanya pada saya. Cuma permasalahan sekarang ni, tadi waktu di parlimen, waktu menjawab beberapa soalan daripada ahli parlimen, menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Datuk Tauhidin menyatakan, dia kata Jabatan Perdana Menteri Datuk Tauhidin menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong memiliki kuasa yang jelas untuk mensiarkan proklamasi darurat di seluruh negara atau mana-mana bahagian berdasarkan perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Now baru dia tahu kuasa Agong. Dulu marah. Bila Agong tak nak isytihar, dia marah. Ada pula baru dipasang orang, saman lah, mencabar kuasa Agong di bawah petaka artikel 150. Tapi hari ini, sekali lagi mereka bersandar, Petuk, di parlimen dia kata betul kuasa Agong ada. Dan petang tadi saya menerima kiriman Yang di-Pertuan Agong telah bersetuju untuk mengisytiharkan proklamasi darurat terhadap Parlimen Batu Sapi. Bukan seluruh negara, ya. Cuma saya khawatir, takut ini jadi presiden. Sebab lepas Batu Sapi ini sepatutnya kita akan mengadakan pilihan raya di Sarawak. Apakah mungkin Sarawak juga akan diisytiharkan darurat dalam keadaan sinar COVID? Tapi sekarang ni COVID sekarang ni dah menurun. Kalau semalam 1,000 lebih, hari ini 360. Jadi kalau nak jadikan alasan COVID itu rasanya tak begitu bersesuaian lah. Bagaimanapun kita pulanglah, itu hak mutlak kuasa Dudi Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dan dalam keadaan begitu memanglah kuasa Agong ni tak boleh siapa mencabarnya. Dan kerana itu mereka sebenarnya, saya ingat Tan Sri Muhyiddin bersama dengan Ketua Susun Negara, bersama dengan Pegawai Negara, bersama dengan Ketua Hakim, bersama dengan menteri ketua pengarah kesihatan, memberi briefing kepada Agong supaya diadakan perintah darurat di Batu Sapi. Jadi dengan adanya perintah darurat itu, mengikut kehendak perlembagaan, mesti dalam tempoh 60 hari diadakan pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil. Maka keadaan begitu tidaklah boleh dilakukan, adalah exception clause. Dan saya rasa ini juga akan berlaku di Sempurna. Betul lah tu, di Sempurna di kawasan Dewan Undangan Negeri Bugaya. Itu cik muda juga yang meninggal semalam. Jadi besar kemungkinan tempoh 60 hari. Jadi saya tak tahu berapa lama tempoh perintah darurat itu diisytiharkan di Batu Sapi, dan hanya sebenarnya untuk kawasan Parlimen Batu Sapi saja, bukan seluruh negeri Sabah. Jadi keadaan-keadaan begini yang membuatkan kita tertanya-tanya. Saya merasakan bahawa sekarang ni bila dah ada perintah darurat, dia bukan perintah berkurung. Saya kena ingat perintah darurat ni tak boleh langgar kawasan tu. Apakah kawasan itu telah dikepung? Sebab dia ada border dia. Kalau kawasan Batu Sapi itu, apakah setiap sempadan itu dijaga. Artinya keluar masuk tak boleh. Sepatutnya kalau darurat memang tak boleh. Jadi darurat ini kerana apa? Jadi berdasarkan kepada yang ini adalah COVID-19. Jadi apakah ini mesti mengikut piawai Majlis Keselamatan Negara berhubung dengan pencegahan ataupun untuk memutuskan jaringan COVID-19. Ini yang tidak dijelaskan. Saya hairan kenapa pimpinan kerajaan masih Agong dah buat isytihar, melalui istana. Istana dah bagi tahu Agong setuju untuk isytiharkan darurat. Tetapi sepatutnya wabi manis muka betul di Sempurna, kawasan Bugaya. Jadi sepatutnya kerajaan Tan Sri Muhyiddin dia kena bagi tahulah apa SOP-nya. SOP untuk perintah darurat ini. Darurat yang bagaimana? Ini masalahnya kadang-kadang mereka ni saya pun tak tahu. Kita ada Menteri Kewangan, Menteri Penerangan, Datuk Syafuddin. Rakyat tanya-tanya. Dan saya yakin rakyat di Sabah pun dalam keadaan dilema. Gimana, Abang? Aku ni boleh pergi tak boleh pergi? Kerana perintah darurat itu tidak dinyatakan
Cuma hanya dikatakan bahawa untuk pilihan raya Batu Sapi, ialah daripada 26 bulan ini penambahan calon. Apakah untuk menghentikan penambahan calon? Sedangkan sebenar-benarnya kalau nak buat dulu tu tak perlu perintah darurat pun, sebab kalau bagi warisan dia bertanding habis cerita lah, menang tanpa bertanding. Tak. Ini PPBM ni degil, tamak, haloba, masih nak bertanding. Jadi terpaksa darurat. Jadi saya heran juga sebab PPBM ni parti Tan Sri Muhyiddin. Takkan dia tak boleh kawal orang dia? Dan ini menimbulkan 1001 persepsi rakyat. Bila mereka melakukan darurat pilihan raya di Batu Sapi saja, Datuk, betul, SOP PKPB terpakai. Masalahnya sekarang ni kan, you buat darurat ni untuk apa? Sebab sekarang ni memang kita ada perintah kawalan pergerakan. Dan hanya kerana alasan kerana bukan tak nak mengelakkan berlakunya pilihan raya umum. Apa ada masalahnya? Hari penambahan calon tu bagi ajalah dini warisan. Jadi rakyat melihat keadaan ini seolah-olah mereka nak menyusahkan rakyat. Rakyat sudah cukup terkesan. Macam saya katakan tadi lah, rakyat cukup terkesan. Kita tak tahu sampai bila. Okey, wujudkan perintah darurat. Berapa lama? Mesti dijelaskan untuk tempoh sekian-sekian. Dan supaya rakyat dah boleh fikir. Dan apa bantuan kerajaan? Kalau kita darurat kerana banjir besar, darurat kerana penyakit, macam disasters, okey, relief center kena datang. Sebab bila orang tak boleh bergerak keluar langsung. Jadi, apakah cukup beras? Apakah cukup makanan? Apakah ada tepung? Apakah ada sardin? Apakah ada gula? Ni buat benda ni, saya setuju, tak ada masalah. Salinlah darurat politik agaknya darurat politik, tetapi bila kamu dah isytiharkan, kamu menggunakan kuasa agung. Itu yang macam semalam kata Datuk Salihuddin Ayub tu, dia kata janganlah kerana politik kamu berkayut di pagar istana. Ini dah tak betul. Kita terima, tak ada masalah. Rakyat menerima dengan hati yang cukup terbuka apabila KSN menyatakan wajar diwujudkan darurat di kawasan Batu Sapi. Tapi darurat yang bagaimana? Ini perlu diterangkan. Dan bagaimana dengan penduduk-penduduk bersekitaran Batu Sapi? Berapa ramai jumlah penduduk? Ini tak dia sekarang ni Syaful Syaf, dia tak ada menang tanpa pertanding lah, tak ada pilihan raya lah. Pilihan raya hanya akan diadakan selepas perintah darurat ini disambut ditarik semula. Ya, kalau ini berlaku dalam keadaan begini sekarang ni, saya selalu katakan nak buat perintah darurat, buatlah apa saja pun. Rakyat tak ada masalah. Tambah dalam keadaan sekarang ni, rakyat tak ada perintah apa-apa pun. Sekarang ni rakyat tak ada kerja. At this time now, kesan daripada ekonomi yang merudum di seluruh dunia, okey, dan kita tidak ada penghasilan apa semua lagi dah, melainkan minyak, getah dan sebagainya. Tetapi sepatutnya bagi jalan mudah kad warisan. Itu betul, saya bersetuju. Nah, saya bukan nak mempertikaikan. Kita tak nak mempertikaikan. Kita tak mau mempertikaikan. Apa-apa saja tindakan kerajaan itu, kita sebagai rakyat yang sentiasa berapang dada mendukung. Tetapi kena jelas. Mesti dijelaskan darurat ini kerana apa? Kerana kekhawatiran daripada berkembangnya COVID-19. Dan apa? Ni aku masuk, tolong ulas Tan Sri Anwar Musa sekejap lagi. Apa perancangan kerajaan untuk menyelamatkan mereka yang berada dalam kawasan darurat? Ini di Batu Sapi. Bagaimana kalau berlaku di Sarawak? Rakyat takkan tak boleh keluar makan langsung. Kita tak selesai lagi masalah kumpulan wang simpanan pekerja. Rakyat tak ada duit. Moratorium tak selesai lagi. Selagi moratorium tidak diwujudkan oleh kerajaan, selagi itu tidak ada kertas perintah daripada Bank Negara, yang kita minta ini Stalin Kim Seng ke PBM gila kuasa tu, rakyat akan melihat macam-macam. Dia akan mengundang pelbagai persepsi daripada rakyat. Jadi sekarang ni moratorium tak selesai. Kalau moratorium tak selesai, artinya dia punya faedah berjalan. Tak gunalah buat moratorium, sebab akhirnya besok rakyat kena bayar berganda-ganda. Satu. Yang kedua, kalau ada moratorium, bila kemudian kumpulan wang simpanan pekerja yang dituntut, diminta, dia bukan nak bagi ketua eksekutif kumpulan wang simpanan pekerja macam menyebar kita semalam.
Ambillah kau, yang mana seberapa 90,000, ambillah 60,000. Bukan begitu. Yang rakyat minta beri 10,000, semua sama rata. Supaya mereka dapat menyediakan untuk membeli barang-barang keperluan. Dan sekarang ni kemungkinan itu akan berlaku, dan hari ini untuk rakyat di Pantai Timur khususnya yang sekarang terdedah kepada banjir besar. Apa perancangan? Duit tak ada, takkan nak bunuh rakyat? Mereka tak ada duit. Rakyat di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, kalau banjir menyerang, mana nak cari makan? Uang tak ada. Ini yang dia tuntut. Ini yang menimbulkan kerunsingan dalam fikiran rakyat. Kerja tak ada. Tak apalah, okey, rakyat tahu. Bukan rakyat tak tahu. Dia orang wit tunggu Datuk. Pilihlah longkang mana nak duduk. Saudara Muhammad. Tak, bagi saya bukan, kadang-kadang mereka mengundang kemarahan rakyat, mengundang kemarahan kita. Sebab perancangan tidak dilakukan begitu berhati-hati. Dan mereka seolah-olah bermain. Itu yang saya katakan, mereka bercanda. Mereka bercanda di pesta kemiskinan, di pesta kehidupan rakyat yang cukup getih. Ini yang saya rasa tidak sepatutnya berlaku. Sebab negara ini diperintah oleh Melayu Islam. Kita bukan tak ada duit. Dalam kita punya simpanan negara, kita ada, bukan tak ada. Kalau ada waktu sekarang ni, kena keluar-keluarkanlah. Nak buat macam mana? Dah berlaku sekarang. Sekarang macam kata Mukris tadi tu, we are not in the raining day. Itu wang-wang yang ada dalam simpanan, itu untuk waktu zaman hujan. Sekarang ini bukan zaman raining day, ini storming day. Jadi, soalnya kan kumpulan wang simpanan pekerja, Saudara Amir Bahar, yang kita nak 10,000 seorang, supaya mereka dapat memberi persediaan. Saya tengok ada kiriman kawan-kawan, kata ada pula lagi. Rumah saya tunjuk kat saya. Ni gambar dekat supermarket, tempat jual telur dah habis. Apakah rakyat semua untuk makan untuk telur saja? Itu yang termampu. Satu papan telur tu mungkin RM7 ke, atau RM3 ke, RM5 ke, itu saja. Nak beli sardin satu tin RM6. You bernama pemimpin. Anda menjadi pemimpin. Orang tak suruh, you yang dah. Sebab itu bila anda berada di anjung kuasa sebagai Perdana Menteri, anda melakukan pelbagai usaha untuk mengekalkan kuasa di tangan. Tapi kena ingat, kuasa itu gunakanlah untuk rakyat. Bukan untuk anda sedap-sedap dengan kalangan menteri-menteri. Saya setuju ni cadangan Saudara Mukris tadi, dia kata sepatutnya menteri-menteri potong gaji 30%. Dan kalau boleh, tak perlu ada lagi timbalan menteri. Menyemak saja. Sebab tak ada keperluan. Dalam keadaan negara sekarang ini, menteri dan timbalan menteri ada 70 orang. Untuk apa? Dan kita tak pernah dengar pun apa mereka lakukan, apa perancangan mereka, apa program mereka. Rakyat tertanya. Dia seolah-olah macam ni, negara kita ni ada bos ke? Azami Ahmad, Pak Midin berdoa saya duk. Kita masalah sekarang ni, kita bukan hanya doa. Kita ada usaha. Dan sekarang ni ramai terjejas teruk. Punca pendapatan tak ada. Dulu kita ada BIM 40, M40, T20. Sekarang ni yang M40 dah mengelonsor turun. Yang T pernah mengelonsor. Datuk, kat Bangi ni ramai sangat penduduk beli beras sekilo tiap-tiap hari. Nak minta bantuan masjid 24 jam tutup. Nah, ini masalah sekarang ni saya tengok itulah. Saya tengok takkanlah kita nak minta sedekah dengan Abiliu. Takkan kita hari-hari selalu nak minta bantuan. Cukup-cukuplah. Orang nak bagi sedekah tu pun, dia pun bukit boleh runtuh. Adalah masalah sekarang ni. Sebab itu saya katakan dah seminggu, dah 2 minggu dah kita cakap soal ini. Saya pun sebenarnya malah nak mengulas cerita ni. Tapi bila sentuh benda ni mengundang kemarahan kita. Masih lagi tak ada penjelasan. Masih lagi berdolak dalik. COVID ni timbalan menteri. Saya tak dapat nak saya tak orang kata I cannot brain lah. Apa sebenarnya yang ada dalam fikiran Taslim Muhyiddin? Apa sebenarnya ada dalam fikiran menteri-menteri yang menguasai kabinet? Apa yang mereka adalah? Sekarang ni orang tak nak fikirlah, tak nak cakap million. Kita nak buat ini 6 bilion, nak buat bangunan itu, nak buat jambatan, nak buat. Rakyat tak nak dengar.
Yang rakyat nak tahu sekarang dalam keadaan COVID sekarang ni, yang kamu mengatakan COVID di seluruh negara ini, rakyat cukup terkesan, ekonomi membusuk. Yang kami nak adalah kehidupan kami, our life. Tolonglah jangan rampas kehidupan rakyat. Saya dah selalu berkata-kata berkali-kali, jangan sesekali pimpinan merampas kehidupan rakyat. Rakyat perlu hidup. Mereka ada keluarga, mereka ada anak yang perlu dibesarkan. Jadi apakah, saya tak mau nak kata layak tak layak menjadi Perdana Menteri apa semua, dah letih dah kita nak cakap. Tetapi masalah yang kita tengok sekarang ni, ini sekarang ni saya okey betul. Saya kata kita berada di gelombang ketiga tu. Betul. Belum gelombang keempat lagi. Tok kata dalam ni kerambit-kerambit. Tok andai kata dalam masa terdekat kerajaan memenuhi kehendak rakyat soal KWC 10K dan moratorium, adakah rakyat akan berterima kasih dan menyokong kerajaan sekarang, dan adakah cakap-cakap nak tukar kerajaan? Ini begini ya. Sekarang ni, hari ini, kita bercakap hari ini, tugas kamu sebagai Perdana Menteri, sebagai kerajaan, bahagiakan kerajaan rakyat. Apabila rakyat bahagia, mereka tahu berterima kasih. Tak perlu nak tanya, kalau aku bagi, kau sokong aku tak? Itu rasuah politik. Tak boleh, kita tak boleh meletakkan syarat pada rakyat. That is no. Tak boleh ada satu perjanjian antara pemimpin dengan rakyat. Tak boleh. Itu amalan demokrasi. Soal dia nak sokong siapa itu kemudian. Sekarang ini kamu telah dilantik. Kamu yang tak sekarang ni. Okeylah, pergilah jadi Perdana Menterinya. Jadilah menteri. Tapi jagalah rakyat. Itu saja yang rakyat nak. Kenapa letak syarat pula dah? Soalnya kalau kamu baik, tentu pasti rakyat akan sokong berdiri belakang kamu. Seandainya kerajaan Perikatan Nasional mampu membahagiakan rakyat, saya berkeyakinan mereka pasti akan menyokong. Tapi untuk sekarang ini, minta ampun, minta maaf. Saya berjalan sepanjang-panjang jalan siang tadi, saya bertemu dengan kawan-kawan semua. Belum ada seorang pun kata baiklah pada kerajaan hari ini. Tak ada. Kebanyakannya mengeluh, tak tahulah tu apa nak jadi kita ni. Cakap lebih, tak cakap salah, tak cakap salah. Tapi kita nak hidup tu. Saya cukup bersimpati. Ini keadaannya. Sebab itu saya melihat banyak kiriman. Saya ingat malam nak bercakap, nak baca. Ada ini satu hal lagi ni. Masalah gubernur negara ni. Datuk Nur Samsyah dia kata pada 13 November moratorium sebenarnya tak baik untuk ekonomi negara, meskipun ia memberi wang untuk orang ramai, untuk jangka pendek ia akan merencat ekonomi dan punya kesan negatif. Saya rasa cakap kat dia, kau jaga duit elok-elok lah, tak payah nak masuk politik lah. Jadi jawatan kamu sebagai gubernur bank negara tu, jaga duit lah. Jangan bagi pandangan bahawa apa tidak baik untuk ekonomi negara. Ekonomi negara itu baik apabila penghasilan kita ada. Rakyat senang, rakyat bahagia, kita akan mengeluarkan produk-produk yang baik, maka majulah negara. Tapi kamu berada di anjung kuasa di bank negara. Takkanlah begitu pemikiran kamu. Jadi ini saya nampak tulisan daripada saudara Makno dalam Rapah Ratul. Dia kata tangan-tangan rakyat meletakkan mereka bergaji besar menjadi menteri. Ini Datuk Makno, saudara Makno ni. Ahli Parlimen jadi exco, jadi menteri. Jadi menteri besar. Bergelar wabi. Bila dapat kuasa membentuk kerajaan, begitu juga CEO kumpulan wang simpanan pekerja, Gubernur Bank Negara. Anda dipilih untuk mengurus khazanah negara dan hasil cukai rakyat. Tapi urus dengan baiklah kerana menjaga kepentingan rakyat serta kemakmuran negara. Sewajarnya lah berfikir bagaimana harus membantu rakyat di waktu rakyat berdepan dengan COVID-19. Ada yang hilang pekerjaan, hilang pendapatan untuk menyara kehidupan harian. Apakah ibu bapa terpaksa merebus batu seperti terjadi zaman Sayyidina Umar Al-Khattab yang menjadi khalifah dahulu? Hanya kerana berpunca daripada menteri dan pegawai memikirkan tambolok sendiri. Dan akhirnya mereka mempersetankan masalah rakyat kerana anda semua duduk selesa. Ini masalahnya yang saya selalu utarakan. Kita bukan mengajak rakyat membenci kerajaan. Tidak. Kalau kamu buat baik untuk rakyat, pasti rakyat akan berdiri di belakang kamu. Yakinlah, saya amat berkeyakinan.
Selama ini kenapa Kerajaan Barisan Nasional dulu rakyat sokong? Kerana rakyat rasa selesa. Tetapi apabila datang sebelum pilihan raya yang ke-14 2018, kehidupan rakyat juga susah. Waktu itu barang naik dan tidak ditangani. Kerana tidak ditangani, sebetulnya saya menegur, boleh katakan tiap-tiap kali saya menulis, barang makan naik, barang makan mencana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri buat apa? Turunlah ke gelanggang, turunlah ke pasar-pasar. Tak buat, akhirnya dengan campur aduk dengan segala macam-macam hujahan daripada Parti Mangkar, tumbang kerajaan. Dan hari ini saya buatlah pilihan raya kalau berani. Saudara Osman, rakyat boleh berjual beli menyemarakkan ekonomi negara. Itu benar. Sebab saya kata, pegawai-pegawai kerajaan seperti Gubernur Bank Negara, CEO ataupun Ketua Eksekutif EPF, Kepulauan Seribu Kerja, janganlah kamu masuk politik. Tugas kamu untuk mentadbir jabatan-jabatan yang diamanah kepada kamu. Sebab itu saya kata 2 malam lepas pun sudah sampai masanya negara hari ini melakukan islah. Kita rombak balik semua yang ada sebagai CEO ataupun semua dah tak boleh pakai. Dah tepu pemikiran mereka. Cari orang baru. Kita wujudkan. Kalau mereka buat salah, hadapkan ke mahkamah. Mereka harus menerima siap-siap tangan yang mencincang, bahulah memikul. Saya berkeyakinan kalau kita buat kertas putih siasatan ataupun forensic auditing pada setiap GLC, saya rasa setengah daripada GLC itu ke dalam lah. Duduklah, bercuti, berehat di Sungai Buloh. Saya yakin. Sebab berlaku banyak kepincangan. Ini belum lagi saya ingat. Tapi selagi EPF ni, KWSP tak selesai, selagi moratorium tak selesai, selagi bajet tak selesai ni, saya nak bincangkan tentang saudara, dalam keadaan kita beramuk benda begini, satu lagi syarikat milik orang Melayu, milik khazanah, lepas ke tangan bangsa asing, iaitu CCM, jatuh kepada syarikat. Ini bukan ini. Dalam keadaan kita berbalah, kita bercerita tentang ini rakyat apa semua tu, satu lagi syarikat terjual. Bila dijual, siapa yang bawa duit? Itu masalahnya. Ini saya tengok macam pertanyaan saudara Nicholas Gonzalez. Dia kata, apakah langkah perlu yang wajar diambil andai COVID-19 berterusan dalam jangka masa panjang, khususnya di sektor pelancongan yang menjana ekonomi negara? Ini Nicholas bertanya. Apa perancangan Nancy Shukri? You sebagai Menteri Pelancongan, apa perancangan you? Sebab kesan daripada COVID ini, sektor pelancongan, hotel tutup, syarikat bas tutup, syarikat ini penerbangan. What is your planning? Itu baru satu sektor. Taksi, Grab, limusin, hotel, airlines dan pusat-pusat beredar. Bagaimana dengan ini kedai-kedai bebas cukai dan sebagainya? Semua orang tak datang. Jadi apa perancangan untuk menyelamatkan mereka? Bukan seorang, ratusan ribu. Jadi bila suasana okey, mereka merangsang ekonomi, negara mendapat puluhan bilion setiap bulan. Tapi bila keadaan begini, mereka bagaikan diabaikan. Apakah kita, pimpinan kerajaan ini, pimpinan kerajaan yang tidak mempunyai hati dan perasaan? PNPH, Parti Jual Aset. Aizat Ibrahim betul sebetul-betulnya. Saya sebenarnya nak mendedahkan satu persatu, tapi tak boleh nak buat sebab persoalan EPF tak selesai lagi. Macam mana apa dikatakan oleh saudara ni? Sebab itu saya sebenar-benarnya nak mengumpas tentang apa dah terjadi. Apakah impian Tun Razak? Sebab almarhum Tun Razak pernah bercakap. Dia kata, kalaulah orang Melayu ni gembira, semua kaum bahagia. Itu kenyataan Tun Razak. Sebab itu dia mengejutkan dasar ekonomi baru. Tapi akhirnya hancur. Hari ini bila kerajaan mengumumkan, saya terkejut apabila Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa penguasaan ekonomi Bumiputera ini cuma 16%. Kenapa begitu? 16% pun bukan individu, termasuk syarikat-syarikat. Tapi sekarang ni satu demi satu syarikat yang diklasifikasikan sebagai syarikat Bumiputera sudah lepas ke tangan orang lain yang nilai berbilion-bilion, beratus-ratus juta, termasuk ada 3-4 syarikat tu yang dikulim, dan syarikat ini memegang lesen monopoli.
Apakah kerajaan boleh merongkai persoalan ini? Tapi nak buat macam mana? Lepas tu apa macam ni? Ini catatan Saudara Azlan dari Kulai. Saudara Azlan dari Kulai ditulis. Saya sebenarnya nak kita nak kupas, kita nak bincang. Sebab ini ruangan pencerahan. Orang nak marah-marah lah kan. Pencerahan kita, ia ada catatan Saudara Azlan dari Kulai. Dia kata sepatutnya bajet 2021 adalah bajet yang terbaik. Kerana dia kata sejarah telah membuktikan sidang parlimen kali ini mempunyai 5 orang bekas Menteri Kewangan dan seorang bekas Menteri seorang bekas Timbalan Menteri Kewangan selain penjawat-penjawat Menteri Kewangan terkini. Betul lah. Kita ada Tengku Razali Hamzah, mantan Menteri Kewangan. Kita ada Datuk Seri Anwar Ibrahim, mantan Menteri Kewangan. Kita ada Tun Mahathir, mantan Menteri Kewangan. Kita ada Datuk Seri Najib, mantan Menteri Kewangan. Kita ada Lim Guat Eng, mantan Menteri Kewangan. Dan kita ada pula bekas Menteri Kewangan kedua, Datuk Mustafa Mohamed. Sepatutnya bajet kali ini mestilah mantap. Kerana semua ada di situ. Mereka berada di parlimen. Kenapa tidak jadi begitu? Kerana mereka yang berada di anjung kuasa itu sombong. Sombong. Tak mau dipanggil. Kamu ada pengalaman. Walaupun Lim Guat Eng itu daripada DAP, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim itu daripada PKR, walaupun Tengku Razali Hamzah selalu melontarkan pandangan-pandangan kritika-kritikanya, dan panggillah. Duduk. Bincang ini untuk negara. Saya tidak yakin Tengku Razali akan menolak. Demi untuk negara. Sebab ada kalanya kita, agenda kita berpolitik. Ada kalanya kita harus memikirkan soal negara, soal rakyat. Anda berada di anjung kuasa sebagai menteri itu adalah hasil daripada mandat rakyat. Saya tahu Tengku Zafrul tidak merasakan begitu. Sebab dia dasar daripada bank dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin. Tapi apakah Tan Sri Muhyiddin tidak menjelaskan pada dia, Tengku Zafrul, you sebagai Menteri Kewangan, kena ingat, you berada di anjung kuasa ini untuk mencari upaya bagaimana kita memperbaiki ekonomi negara kita. Bagaimana kita nak menjana kewangan kita. Sekarang negara berada dalam keadaan COVID-19. Dunia sedang mengudum. Saya mengharapkan kebijaksanaan you. Tan Sri Muhyiddin juga pun ada latar belakang ekonomis. Kenapa boleh keadaan bajet yang begitu sempang peranang kalau dibedah bajet yang dibentangkan oleh Tengku Zafrul yang dibahaskan oleh setiap wakil rakyat tu, saya terkejut satu persatu. Benda yang tak masuk akal pun ada. Ada peruntukan untuk NGO. Takkan, dan nilainya juta. Kenapa jadi begitu pada negara kita? Sama-sama. Betul, sebab mereka sombong. Ego. Aku menteri. Sebab kita dah cakap berkali-kali. Zaman kerajaan merasakan mereka betul sudah habis. Saya selalu cakap dengan Presiden UMNO. Dr. Sri, time for the leaders think that you are the knows everything is over. Zaman pemimpin merasakan mereka tahu segala-galanya sudah berakhir. Maka dampingilah rakyat. Tanyalah rakyat. Mereka sebab rakyat juga hari ini, kita juga mengantar mereka ke pusat pengajian tinggi. Perjuangan UMNO mengantar anak-anak bangsa kita ke Menara Gading. Bukan saya dalam negeri, sampai keluar negeri. Datuk, komen sikit tentang apa ini, kenyataan kuli untuk UMNO timbang untuk keluar dari Bersatu dan PAS. Ini kenyataan bagi saya adalah kenyataan orang yang ada pengalaman. Yang Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah, dia ada pengalaman dengan PAS bukan sekali. Bukan sekali. Zaman Pak Almarhum Tengku Abdul Rahman, zaman Tun Razak, zaman Tun Hussein On. Zaman bersama dengan Tengku Abdul Rahman dan Tengku Abdul Rahman, apabila waktu itu PAS tidak bersama dengan UMNO, Barisan Nasional atau Perikatan. Waktu itu. Dan memanglah PAS ini dilihat kukuh kuatnya pengaruhnya di negeri Pantai Timur, khususnya di Kelantan. Kemudian datang era Tun Razak, di mana Tengku Razali Hamzah berada dalam era itu. Okey, berlakunya ini tragedi 1969, dicantumkan PAS menyertai Perikatan, mewujudkan Barisan Nasional, era Tun Razak. Tapi bila datang era Tun Hussein On, PAS kena tendang keluar daripada Barisan Nasional. Kerana mereka mementingkan jawatan untuk jawatan Menteri Besar antara Mak Nasir dengan Lutfi. UMNO merasakan Mak Nasir lah yang boleh dapat jadi Menteri Besar. Tapi asli hendakkan Lutfi.
Ini pengalaman beliau. Selepas Husin On, datang era Tun Dr. Mahathir. Bila era Tun Dr. Mahathir, waktu Tengku Razali diusir keluar daripada UMNO, tak boleh apa-apa, Tengku Abdul Rahman kata, ambillah Parti Semangat 46 ni. Berkali-kali saya katakan, jangan kata Tengku Razali tubuh Semangat 46. Tidak. Yang tubuhkan Parti Semangat 46 adalah Tengku Abdul Rahman. Jadi Tengku Abdul Rahman kata, ya ambillah ni, bawa lah orang you menyertai ni. Dan Tengku Razali mewujudkan Angkatan Perpaduan Ummah bersama-sama dengan PAS. Beliau ada pengalaman. Itu yang dia katakan, Datuk, saya ingat lagi tu, itulah biliknya kami bersembahyang. Semua dah bersetuju, dah sign dah. Tapi bila datang pilihan raya umum, mereka mengkhianati kita. Sebab itu Tengku Razali kata, berhati-hati sebab dengan PAS. Sebab waktu itu bila wujudnya Muafakat Nasional, Tengku Razali pun berlapang dada. Dia kata, baguslah Zahid. Dia puji Datuk Seri Ahmadi. Baguslah Zahid, diwujudkan begini, orang Melayu pun suka. Rakyat pun suka. Dan testnya bila kita ada pilihan raya, semua kita menang. Terbukti bahawa kita dapat mengembalikan semula kegemilangan UMNO, Barisan Nasional dan sebagainya. Wan Paklah, Kudi sudah audited. Ini bukan soal audited, saudara. Ini bukan soal Kudi audited, tidak. Tapi beliau mengalami pengalaman dengan PAS. Sebab itu dia bagi melahirkan pandangan. Jadi pandangan beliau, dia kata berhati-hati dengan PAS ni. Ternyata apa yang dilapaskan oleh Tengku Razali benar. Apabila diwujudkan Kerajaan Perikatan Nasional, tiba-tiba PAS menyertai Perikatan Nasional. Dia kata, Datuk, mana logikanya? You berada dalam Muafakat Nasional. Waktu yang sama, you berada dengan Perikatan Nasional. Kaki dua kolam. Sepatutnya istiqamah satu parti sajalah. Kenapa tidak kukuhkan Muafakat Nasional? Rakyat semua suka. Saya pun suka, dia kata. Lupakanlah perangai dulu-dulu. Dan saya pun dah lupakan segala permasalahan dulu-dulu. Saya suka. Saya seronok berkawan dengan PAS. Sebab saya datang daripada Kelantan. Supaya saya tahu apa masalah yang timbul di Kelantan. Kesan apabila PAS tidak bersama dengan Barisan Nasional UMNO. Dan sekarang ini sudah terjalin. Itu yang Tengku menyarankan. Tapi kalau begitu keadaannya, dia kata apa nak buat? Bukan salah kita. Sebab bagi Tengku Razali, dia melihat Perikatan Nasional ini tidak pernah jujur. Sebab berkali-kali dia kata bahawa PPBM nak bunuh UMNO. Dia dah bagi tahu dengan Presiden. Dia dah bagi tahu pada ahli-ahli UMNO. Berhati-hati dengan Parti Peribumi Bersatu. Sebab kehadiran mereka, kewujudan Parti Peribumi Bersatu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membunuh UMNO. Itu. Jadi dia menyedarkan. Kalau ini keadaannya, sebelum kita teruk lagi kena sembelih, lebih baik kita angkat kaki, keluar. Kita bina kekuatan kita. Terpulanglah pada PAS, nak bersama dengan kita atau tidak. Jadi kita kekalkan dengan Muafakat Nasional. Kalau PAS tidak mahu mengekalkan Muafakat Nasional, pastilah ahli-ahli dia akan menghukum pimpinan dia. Ini cerita dia sebenar-benarnya. Tapi mereka mewujudkan suasana cerita yang berbeza-beza. Kononnya UMNO begini, UMNO degil, UMNO sembuh. Tidak. Waktu kita mewujudkan Muafakat Nasional, berkali-kali saya katakan merupakan mimpi geri kepada Parti Peribumi Bersatu. Tambah-tambah lagi orang seperti Hamzah dengan Azmin. Apatah lagi dengan Tasimuddin. Sebab itu Tengku Razali kata, jangan risau. Kalau dengan Muafakat Nasional kita bersama Akak Ombi, UMNO, kita boleh menang. Kita bertanding di Pagoh pun kita boleh menang. Kita bertanding di Langkawi pun kita boleh menang. Itu saranan. Sebab dia ada pengalaman. Bila saudara mengatakan Tengku Razali outdated ni, saudara fikirlah baik-baik lah elok. Siapa kita? Siapa kita nak challenge orang yang ada pengalaman begitu? Jadi kalau saudara nak jadi sebagai RBA itu terpulang. Tapi bagi saya tak sepatutnya. Saya melihat orang yang ikhlas, yang jujur dalam perjuangan untuk agama, bangsa dan negara, tak ada macam orang lain. Dan beliau bersih. Kalaulah Tengku Razali ini ada kes, dah lama dah dia ke dalam. Bukan saya tak tahu perangai Datuk Mahathir Mohamad. Datuk Aslam Anwar Ibrahim pun kena. Berapa ramai menteri-menteri yang kena. Kenapa dia tak boleh? Sebab Tengku Razali pun pemimpin yang bersih. Bila dia bersih, dia perlu dia apa? Jadi Zam Kacung PAS sayang kat Azmin. Ini masalahnya. Bila kadang-kadang ucapan mereka, cara mereka berucap, saya bukan nak attack PAS tidak, tapi kadang mereka berucap ni, jadi kita bertanya, dia marah Anwar Ibrahim, orang tak ada moral dan sebagainya. Semua sebab itu Azmin kata kita nak jadi pemimpin yang bermoral. Habis Azmin bermoral sangat ke? PAS boleh dukung orang macam Azmin Ali yang masih belum clear dia punya kes.
Ini kita hibur tanya, kenapa dia sanggup membelakangkan UMNO supaya kita mengharapkan malam ini punya perbincangan. Malam ini punya mesyuarat muafakat nasional. Saya berkeyakinan, bagi saya rasa adalah sesuatu. Saya akan berusaha untuk mendapatkan dapatan apa sebenarnya yang dibincangkan malam ini, dan insya-Allah kalau saya tahu, saya akan jelaskan pada pertemuan malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga diri kita. Terima kasih.